SAW yang mana bukan hanya berkaitan akhlak dan juga ketuhanan, malah ia merangkumi seluruh aspek kehidupan umat manusia seperti kenegaraan dan juga perkhidmatan. Manakala sistem politik barat pula telah muncul jauh lebih awal dari agama Islam dalam masyarakat Yunani. Pada awalnya, Kristian menolak sebarang bentuk keganasan, tetapi apabila Kristian menjadi agama rasmi bagi Empayar Roman pada abad keempat, mereka mula melihat agama dan kerajaan sebagai dua aspek penting dalam sosial masyarakat. Kajian ini telah dijalankan bagi melihat persamaan dan perbezaan yang terdapat dalam sistem politik Islam dan juga Barat. Oleh itu, satu artikel jurnal yang bertajuk Islamic and Western Political Talk, Does History Have Any Lesson yang telah dihasilkan oleh Anthony Black telah dipilih sebagai bahan dalam kajian ini. Saya, Siti Zahra binti Taha, pelajar tahun 3 Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, ingin berkongsi hasil kajian yang telah dijalankan. Perkaitan yang jelas antara kedua-dua sistem politik ini dapat dilihat melalui sistem demokrasi di mana terdapat dua pendapat dan pandangan yang berbeza apabila membincangkan isu ini. Golongan pertama yang menerima demokrasi adalah dengan alasan bahawa Islam menyediakan landasan demokratik, manakala golongan kedua adalah mereka yang menolak pemerintahan berbentuk demokrasi. Alasan mereka, sistem politik barat itu adalah bercanggah dengan kedudukan Allah sebagai pembuat hukum atau disebut sebagai musyarri'. Antara perbezaan yang terdapat di antara kedua-dua sistem politik berikut adalah sistem politik Islam menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan dan menjadi pemancu kepada umat Islam dalam membina undang-undang. Hal inilah yang membuktikan bahawa politik dan Islam, yakni agama, tidak dapat dipisahkan. Namun, jika dilihat dari sudut sistem politik barat pula, mereka telah mengasingkan agama daripada politik di mana keputusan yang dibuat adalah bersandarkan kepada fikiran manusia yang dangkal dan cetek serta dipengaruhi oleh hawa nafsu. Situasi ini dapat dijadikan bukti dalam menunjukkan perbezaan yang terdapat di antara kedua-dua sistem politik yang diamalkan. Walau bagaimanapun, tidak dapat dinafikan bahawa wujudnya persamaan di antara kedua-dua sistem politik tersebut. Ini dapat dilihat daripada usaha yang dilakukan oleh para ulama Islam dan juga padri Kristian yang menjunjung dan menghormati sistem monarki dalam menunjukkan sokongan mereka kepada institusi agama. Di dalam pemikiran politik Islam, terdapat tiga aliran yang telah diperkenalkan, iaitu pertama, perundangan agama atau disebut sebagai Al-Fiqh, kedua, falsafah dan ketiga, buku panduan raja-raja. Perundangan Islam seperti perkahwinan, jual beli dan lain-lain, ianya adalah berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah yang telah disepakati oleh para ulama. Terdapat ulama klasik yang menolak hujah yang tidak bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Keadaan ini telah membawa kepada terhentinya pemikiran secara rasional dan empirikal. Al-Ghazali yang merupakan ahli falsafah dan teologi yang terkemuka di Timur dan Barat. Namun, hasil karyanya telah ditolak daripada dijadikan bahan rujukan oleh umat Islam pada ketika itu dan akhirnya karya-karya tersebut telah digunakan sebagai bahan rujukan oleh masyarakat Eropah. Pada abad ke-11 dan selepasnya, telah melahirkan tokoh-tokoh pemikir seperti Al-Maududi dan Ibn Taymiyah. Mereka mula mengesahkan semula prinsip asal Islam bahawa agama dan politik harus berada di bawah kuasa khalifah atau sultan. Namun, dalam masa yang sama, berlaku perubahan ketara dalam masyarakat Kristian Barat, di mana berlakunya revolusi Eropah yang menuntut sultan supaya merujuk kuasa padri sekurang-kurangnya dalam hal-hal agama. Situasi tersebut telah membawa kepada berlakunya reformasi Eropah di mana munculnya golongan Protestan yang mempertikaikan kuasa gereja Katolik dan akhirnya telah muncul pemikiran sekular yang mengasingkan agama dan politik. Dalam masa yang sama, kuasa Eropah pada ketika itu telah menguasai ekonomi dan politik Islam. Apakah reaksi umat Islam terhadap situasi tersebut? Umat Islam mula berfikir tentang politik semasa. Mereka telah menolak politik yang ada kerana prinsip pentadbiran yang diamalkan pada ketika itu banyak diambil daripada Barat. Tindakan ini telah membawa kepada munculnya golongan modernisme Islam yang mempercayai bahawa demokrasi dan kedaulatan undang-undang sebagai nilai dalam Islam.
dan sehingga abad ke-20 muncul istilah Islamisme yang berusaha untuk mengembalikan Islam kepada Islam yang sebenar. Di dalam artikel ini, penulis telah cuba untuk menonjolkan dua orang tokoh pemikir Islam moden. Pertama, Abdul Razak dan kedua, Abdullah Ahmad Al-Naim. Kedua-dua mereka ini telah berusaha untuk mentafsir semula asas Al-Quran dan Islam secara tradisi. Menurut Al-Razak, beliau berpendapat bahawa pemerintahan adalah berdasarkan keperluan dan pertimbangan. Oleh itu, beliau melihat bahawa agama dan politik harus dipisahkan. Selain itu, beliau berpendapat bahawa sistem khilafah hanyalah sebuah sistem yang diciptakan oleh manusia terdahulu dan ianya hanya sesuai digunakan pada waktu itu. Hal ini menyebabkan beliau menolak sistem pemerintahan berbentuk khilafah kerana baginya sudah tidak relevan untuk diamalkan pada zaman sekarang. Menurut Al-Naim pula, beliau mendasarkan perbezaan di antara ayat Makkiyah dan Madaniyah. Beliau menegaskan bahawa kaum Muslim bebas memilih ayat-ayat yang sesuai dengan keperluan khusus mereka, di mana masyarakat sekarang hanya perlu melaksanakan ayat-ayat yang menekankan perkara-perkara yang berkaitan hak-hak asasi manusia dan sebagainya. Beliau juga menyatakan bahawa ayat yang digunakan sebagai asas undang-undang Islam terdahulu dan digantikan dengan ayat-ayat yang terhapus untuk dijadikan asas kepada hukum Islam moden. Kesimpulannya, agama yang diturunkan boleh ditafsir dalam pelbagai cara. Kita sebagai umat manusia harus meneliti wahyu dan menggunakan pemikiran dalam membezakan sesuatu itu sama ada benar atau tidak, iaitu melalui pemikiran yang berasaskan wahyu atau pemikiran yang berasaskan logik akal atau pengalaman. وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.